akan sambung dalam membahaskan kitab 40 hadis keadaan umat sebelum kiamat. Kita masuk pada hari yang keempat hari ini tuan. Hari yang keempat muka surat 18. Ilmu diangkat dengan mematikan alim ulama. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr bin As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi fadallu wa adallu muttafaqun alaihi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, dia berkata telah menceritakan kepadaku Malik daripada Hisham bin Urwah daripada bapanya daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut, yakni menghilangkan akan ilmu itu dengan sekaligus dari dada manusia, tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu itu dengan mematikan alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan alim ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin yang jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang ke-100 dan juga Imam Muslim dalam sahihnya hadis yang ke-2673. Keterangan dalam buku himpunan biografi ulama-ulama besar yang meninggal dunia pada sepanjang 1435 Hijrah, karya Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia buat buku namanya Fil Wada'il A'lam, maksudnya selamat tinggal ulama. Ada dicatatkan nama-nama sebagian besar para ulama yang masyhur di dunia yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun 2014 yang lalu. Jadi buku ni pun Dr. Zul, Menteri Agama kita pun ada buat, dia terjemahkan buku ni, Fil Wada'il A'lam ini. Jadinya antara ulama yang meninggal dunia yang kita tahu, antaranya Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ashqar dari Jordan. Jadi tokoh ulama yang mana alim dalam bidang fiqh, usul fiqh, muamalat, akidah, tafsir, fatwa, yang ini memang terkenal di Jordan. Dan juga antara yang kita tahu juga ialah Syekh Profesor Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti di Syria, yang mana beliau ni alim dalam bidang tafsir, sirah, hebat, mantan pada majma' fiqh, kira macam majlis fatwa ni. Dan juga beliau meninggal ketika masih sedang berkuliah, ditembak oleh pemberontak tu di Syria. Jadi dalam buku ni banyak dimuatkan ulama-ulama, kita dah maklum dengan ulama-ulama terdahulu dah yang alim, tapi ulama-ulama yang masa kini ni, yang mana mereka memang alim dalam bidang, banyak bidang, dan tulis banyak kitab. Allah Ta'ala beri kemudahan kepada mereka untuk mengarang kitab. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Jadinya kematian ulama adalah musibah besar kepada ummah, kerana kebiasaannya manusia mampu menggantikan jawatan tetapi tidak mampu menggantikan ilmu, sikap dan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Tempat jawatan boleh ganti, tak ada masalah.
Tapi nak bawa balik kefahaman ilmu tu, dia kata faqih kan? Yang dia memahami, dia hadap dengan ilmu tu, dan dia mahir dalam bab nak mengistimbatkan hukum, nak keluarkan hukum, nak kaitkan, nak relatekan hukum tu kan. Itu yang perlu kepada kepakaran. Setakat kita nak cakap perkara-perkara asas halal dan haram tu boleh ya. Tapi bila mari perkara-perkara yang agak unik, isu-isu yang agak spesifik dan juga istimewa, makanya perlukan kepada betul-betul penghujahan yang kuat, dan juga memerlukan kepada betul-betul punya cara kita nak keluarkan hukum tu. Itu kemahiran, khususnya dalam bidang fiqh kan. Jadi ini kena alim dalam bidang tu. Kemudiannya, bacalah sejarah, maka kita akan dapati ulama yang berpengaruh, yang begitu terkesan pada jiwa orang kampungnya atau negerinya, sudah pasti tidak dapat dicari ganti selepas kematiannya. Kita perkataan Melayu kita sebut apa? Patah tumbuh hilang berganti. Ini patah tak tumbuh-tumbuh lagi dah, tak ada ganti. Kalau ganti pun tak sama, tak sama. Berikut adalah keterangan mengenai ulama, iaitu siapakah ulama ini. Yang pertamanya, ulama ini ialah pemimpin agama yang telah mencapai kedudukan besar dengan sebab mereka ini berijtihad. Berijtihad ini ialah yang saya sebut tadi, mahir dalam bab mengeluarkan hukum, dalam bab qiyas. Jadinya mereka menjadikan ilmu yang ada pada mereka itu untuk keluarkan satu hukum yang mana hukum itu menghampiri Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dia akan lari begini. Dia akan menghampiri, walaupun dia tak sama, tapi dia akan menghampiri Al-Quran dan Sunnah. Ini orang ulama ni. Dan mereka ini sabar dan sempurna keyakinannya. Dalam bab untuk ilmu ini, dalam bab nak menghadap ilmu ini, ambil masa yang lama. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maksudnya, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami, selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu, serta mereka yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Jadi tugas ulama ni yang membimbing masyarakat, mursyid kan? Dia sebagai pembimbing dan tunjukkan hala tuju pada masyarakat perkara yang benar, ini perkara yang benar, ini perkara yang menepati apa yang diwahyukan oleh Allah SWT, dan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Betul, alim ulama ini mereka tak lari dengan dua sumber ini, ya? Sumber wahyu daripada Quran dan juga sumber daripada hadis. Dia akan lari dia. Sebab tu bila orang alim dia bercakap, dia akan bersandarkan pada dua perkara ni. Dia tidak bersandarkan pada pandangan dia semata-mata. Kalau dia mengeluarkan hukum pun, dia akan kaitkan kenapa boleh jadi macam ni. Itu dalam keadaan usul fiqh lah kan. Dalam keadaan usul fiqh tu bagaimana dia nak mencari hukum sebab apa. Makanya memerlukan betul-betul kemahiran dalam bidang ni. Siapa lagi ulama ni? Yang keduanya, ulama ni adalah golongan yang masyarakat dan umat ini belajar dan bertafakuh, maksudnya memahami dalam ilmu agama, yang kemudian menyampaikan dakwah serta peringatan. Dalam masyarakat ini dia menjadi tumpuan ataupun dia jadi tempat rujukan dalam bab sumber hukum. Jadinya perlukan kepada bidang itu, kepakaran itu perlukan kepada kemahiran. Sebab tu kalau hari ni ustaz-ustaz je lah kan, dia bukanlah mahir sangat dalam satu bidang, tapi cuma asas tu ada lah. Nak kata ulama tu jauh juga pula. Sebab apa? Sebab apa ulama tu dia hadam ilmu, dia hadam berbanding dia dengan kita hari ni ataupun ustaz-ustaz, dia menjadi dia mukallid dia mengikut. Dia bukan seorang mujtahid, orang yang berijtihad. Jadi pandangan tu banyak diambil pada ulama, bukan pandangan dia lah. Jadi betul lah tu kan? Jadi para ustaz ni dia berijtihad atau dia mukallid kepada ulama-ulama ini. Jadi bila dia bercakap, dia berkata okey, Dr. Yusuf Badri cakap macam ni kan? Ini bercakap ini. Jadi daripada sumber itu dia ambil dari Quran dan juga Sunnah. Berbanding dengan ulama, mereka ni memang mahir, dia ambil sumber tu kan?
Kemudian yang ketiganya ialah ulama ialah petunjuk kepada manusia yang sentiasa wujud di sepanjang zaman untuk membela agamanya. Jadi ulama ni jadi role model. Jadi role model, iaitu mereka ini menjadi contoh kepada masyarakat. Sebab tu lah ni sebut, bila rosaknya ulama ini, maka rosaklah masyarakat. Sebab ulama ni dia bawa obor cahaya. Dalam kegelapan tu dia bawa obor cahaya, dia yang menerangi kawasan tu. Jadi dia yang menerangi masyarakat dia. Kalau dia salah bawa arah tujuan itu untuk menuju ke jalan yang Allah redai, maka masyarakat ikut sekali. Sebab apa? Sebab masyarakat ini mereka hanya bergantung kepada ulama dalam bab agama khususnya kan. Dalam bab agama, kalau salah cara penerangan itu, contoh dalam bab solat, kalau salah tunjuk ajarnya itu, masyarakat akan peganglah sampai kesudah. Kita dah cerita dulu tentang apa di Indonesia yang solat tarawih 23 rakaat 7 minit. Kalau tidak dikuatkan dalil oleh ulama mereka pada ketika itu, dia tak buat lah. Tapi sebab ulama yang sokong, ustaz-ustaz dia, imam dia sokong, kata boleh buat, sebab ini amalan datuk nenek moyang kami. Bila masyarakat dengar benda ni, bila dia tahu imam cakap boleh, ustaz cakap boleh, sebab masyarakat dia bertaklid ataupun dia ni pegang pada kata ulama. Sebab tu kadang-kadang tengok dalam masyarakat hari ni lah, contohlah dulu kita boleh heboh pada skin cepat kaya lah. Skin cepat kaya ni kan, buat mantelo lah apa lah kan, yang terbaru macam-macam jenis skin lah. Makanya masyarakat ni ada geru. Tapi bila tengok ada kalau ustaz masuk, dalil dia. Bila orang tanya, kenapa masuk? Skin cepat kaya ni, ustaz tu pun masuk, tak masuk. Jadi itu pegangan dia. Jadi dia tak perlukan masyarakat, dia tak perlukan pada dalil hujah Al-Quran dan juga pada hadis. Tapi pegangan dia pun tengok, ustaz buat je buat. Itu dia punya ikutan dia kan. Itu kata pentingnya ulama ni yang punya akhlak yang baik tunjuk. Kalau dia salah, pandang salah. Dan dia berijtihad pun atas pandangan dia ketika itu. Mungkin dia hanya mahir dalam sesuatu bidang, dalam bab ibadat contoh kata, dalam bab taharah contoh kata dia mahir itu. Tapi dalam bab muamalat dia tak mahir. Tapi masyarakat berpandangan bahawa kalau sebut ustaz ni semua dia mahir. Dah tak ada ulama dah, setara Imam Syafi'i tu, padahal tak ada pun Jadi itu lah, kita kena bersikap macam Imam Malik kalau ustaz ni kena bersikap macam Imam Malik Imam Malik tu macam mana, bila mana dia benda yang dia tahu, dia tahu. Tak tahu, tak tahu. Ada orang tanya pada dia satu masalah hukum kan, dia cakap, saya tak tahu benda ni. Takkan ulama besar macam Tuhan tak tahu hukum ni kan? Saya tak tahu. Nanti saya balik, saya rujuk dulu lah. Nanti saya beritahu lah. Bukan semua dalam ni kan. Dalam bab amanah ilmu lah kan. Persoalan seterusnya, bagaimana cara kita mengenali ulama? Antaranya ialah yang pertama dengan ilmu yang mereka miliki dan interaksi mereka dengan ilmu. Kita tengok sendirilah mujahadah para ulama lah kan. Dalam bab untuk ilmu ni, kalau Imam Syafi'i sendiri berhijrah daripada Palestin pergi ke Iraq, daripada Iraq pergi ke Mesir kan. Juhudnya pada ketika itu, kesungguhan dia dalam menuntut ilmu, disiplin dia dalam menuntut ilmu cukup tinggi kan. Belum kira lagi ilmu yang dia pelajari tak, kealiman dia dalam bidang itu kan. Imam Syafi'i antara orang yang mengasaskan ilmu sufi kan, cara menggunakan sumber hukum itu Imam Syafi'i. Kita tengok sendiri kalau macam Imam Bukhari dalam bab nak mengungkapkan hadis kan. Padahal Imam Bukhari itu bukan orang Arab pun kan. Dia daripada Bukhara kan, belah-belah dekat Rusia kan. Imam Muslim daripada mana? Imam Muslim daripada Iran kan. Imam Abu Daud daripada Sajistani lah, nama tempat dia. Jadi mereka ni bukan daripada orang Arab, tapi sebab dia minat dalam mendalami ilmu, minat dalam bab untuk mengumpul hadis-hadis Nabi ni, juhud mereka cukup tinggi. Kalau Imam Bukhari kalau kisah tentang Imam Bukhari lah dalam bab dia, dalam ketika mana dia belajar hadis satu ketika dia ni mak ayah bagi duit untuk dia belanja pergi menuntut ilmu dalam bidang hadis ni, makanya dia pergi. Jadi dia naik sebuah kapal kan. Dia naik kapal itu, makanya dia bawa duit lebih kurang 20,000 dirham ataupun lebih kurang 20,000 ringgit kita lah anggaran dia. Makanya dia bawa duit ni
untuk menuntut ilmu. Naik atas kapal, bertemu dengan seorang pakcik ni, maka pakcik tu tengok dia lah. Wah, dia ni mana nak pergi ni, budak-budak ni. Maka tanya pada dia, kau nak mana nak? Saya nak pergi belajar ni. Kalau kau nak belajar mesti banyak pakai duit kan. Jadi berapa banyak kau bawa? Tak adalah banyak, nanti lebih kurang 20,000 dirham ni. Banyak duit orang. Iyalah sebab dulu bukan ada sistem bank lah tuan, nak transfer kan. Jadi dia pergi tu memang cukup untuk itulah. 20,000 banyak ni kan. Jadi pakcik ni datang akal dia kan, macam mana aku nak ambil duit kan? Jadi ketika kapal tu nak sampai dekat pelabuhan, dia buat kecoh kan. Dia buat kecoh, buat mencari barang hilang. Cari sana, angkat sini, tengok bawah sana, tengok bawah sini kan. Jadi orang tengok dia, macam pakcik, ada barang hilang ke kan? Ada kan, duit saya. Wah, banyak dia pakcik, banyak juga lah, 20,000 lah tu, 20 dirham. Jadi Imam Bukhari kata apa? Pakcik ni lagi nak kena aku lah ni kan. Dia nampak aku terlepas cakap kan, terlepas cakap dia kata apa, duit ada banyak kan. Maka Imam Bukhari ni sebab dia nak jaga nama dia kan, duit tu dicampak dalam laut. Orang bakat siang semua dah jumpa. Bila dah naik ke pelabuhan, pakcik ikut dia, tanya dia, nak mana duit yang kau letak tadi tu? Pakcik ni betul lah kata kan. Pakcik nak ambil duit saya dengan cara macam ni lah. Tapi sebab atas dia nak jaga nama dia, maruah diri dia, dia campak dia 20,000 macam tu. Kenapa tuan? Sebab antara disiplin orang yang bawa hadis ini ialah dia kena siqah, dipercayai. Dia tak ada pada ketika itu memang duit tu dia punya hak dia kan. Sebab dia anak muda, mustahil orang fikir takkan budak-muda ni ada banyak duit kan. Orang tua tu mesti duit tu orang tua tu punya kan, pakcik tu punya. Sebab pakcik ni mesti banyak duit orang tua, orang lama kan. Masyarakat berpandangan. Makanya sebab yang dipikir benda ni dengan maruah diri dia buang. Kenapa? Sebab bila mana dia kata kita hadis Sahih Bukhari tuan-tuan, sekiranya ada kecacatan dalam ni, orang akan cakap dia, alah Imam Bukhari tu memanglah kan, dia dulu tu pernah curi di pakcik tu 20,000. Orang akan sebut benda ni sampai sudah, padahal benda tu bukan dia buat kan. Jadi sebab dia jaga benda ni, tu kata tak, dalam bab disiplin untuk ilmu cukup hati-hati lah mereka kan, berjurut sungguh-sungguh. Sama juga dengan para sahabat kan. Kalau Ibnu Abbas dia nak ambil hadis daripada sahabat lain kan, maka dia ni Ibnu Abbas ini, dia ni anak buah Nabi. Tapi sebab dia muda lah, dalam untuk ilmu pun dia berdisiplin, dia hormat pada guru dia. Maka dia tunggu depan rumah kan? Dia tunggu sampai lepas zuhur, contoh kata lepas zuhur sampai kat rumah, bagi salam kata tak, ni kata yang sahabat ni tengah tidur. Tak apa, dia tunggu kat depan sampai orang tu bangun kan? Bila sahabat tu dah bangun, maka jumpa dengan dia, kenapa kau tunggu sini kan? Aku nak ambil hadis pada engkau kan? Aku nak ambil hadis pada engkau. Tak perlu sampai tunggu sini kan? Bagi tahu je lah, sebab engkau ni anak buah Rasulullah kan? Mereka pun hormat pada dia, tak perlu tunggu macam ni. Tapi kan sebab ada dasar disiplin ilmu kan? Itu kita tengok lah. Jadinya janganlah kita mandang rendah lah. Kalau sebut ulama ni dia boleh buat macam ni, boleh buat kitab macam ni lah. Kalau Imam Nawawi boleh faham banyak kitab, bila masa Allah nak bagi masa pada dia. Dia umur dia pula 30-an lebih ya kan? Dia begitu dia pula umur 50 lebih. Tapi sempat kalau kitab, antara kitab terkenal dia Riyadhus Shalihin kan. Kemudian syarah dia Arba'in Nawawi kan? Antara kitab yang kita tahulah, banyak lagi kitab lain kan? Dia dalam tu bila masa dia mengarang kitab kan? Sebab dia juga perlu bekerja nak mencari nafkah kan? Bagaimana cara mengarang kitab? Masanya Allah bagi pada dia 24 jam. Kita pun ada 24 jam kan? Tapi dia sempat mengarang kitab, kita sibuk mengarang WhatsApp. Itu beza kita dengan dia kan? Imam Nawawi karang kitab, kita karang WhatsApp kan? Dalam bahasa tunggang langgang, grammar memang out lah. Semua guna short form kan? Jadi itu beza kita dengan Imam Nawawi. Jadi janganlah kita berasa hebat sangat dapat keluarkan hantar hadis, lalu timbul perasaan juga pagi-pagi dah hantar hadis lah, pagi-pagi dah bagus. Tapi jangan timbul perasaan ada ujub, jangan timbul perasaan kata bongkak, ada riak sikit kan. Aku pagi-pagi padahal kita pun copy paste dia kan? Bukan kita buat sendiri, bukan kita ambil dulu kita salin balik tak
kan, copy paste dia pun. Tapi sikap lah, maksudnya ya, sikap dengan diri itu kena ada lah. Jadinya yang pertama, persoalan seterusnya bagaimana kita menjadi ulama, antaranya ialah dengan ilmu yang mereka miliki dan interaksi mereka dengan ilmu, kan? Mereka bermuamalah dengan ilmu, kan? Kalau kita pergi tengok, kan, kalau ulama terkini kita tengok mereka ni, ya Allah, kagum dengan disiplin yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka, kan? Kalau Imam Syekh Ramadan Putih sendiri pun, kalau anak dia beritahu ayah dia ni banyak hidup dalam bilik berbanding dengan ruang tamu, balik kuliah tu dalam bilik, tulis kitab, cukup masa makan, berehat, bertanggang, berehat dengan keluarga pun semua, kalau balik kuliah lagi, tulis pula tu sampai ke pagi kadang, kan? Walaupun sampai ke pagi, sempat lagi tahajud tu. Memang jagalah, kan? Mu'alim tak? Imam Bukhari dalam dia meriwayatkan hadis, dia lebih kurang dalam Sahih Bukhari dia ada lebih kurang 6,000 lebih hadis, lebih 60 lebih. Setiap satu hadis yang dia nak tulis, dia akan solat hajat dulu. Setiap satu hadis. Sebab apa? Dia takut nanti apa yang aku tulis ni tak selari dengan apa yang dikehendaki oleh maksud hadis tu. Dia bimbang. Disiplin ilmu yang tinggi lah. Yang keduanya, dengan kedalaman ilmu mereka dalam perkara syubhah, sehingga dapat membuat perbezaan dengan jelas dan nyata. Ini yang kemahiran yang perlu ada. Kadang orang tanya, kan, Ustaz, apa hukum minum air ketum, Ustaz? Enggak. Minum boleh tak boleh? Boleh kot. Dia ikut dah, kan? Boleh ikut. Kenapa boleh ikut? Kenapa boleh, Ustaz? Yalah, ketum tu kan dia bagus untuk kesihatan. Orang dulu pun minum, kan? Itu hujah biasa lah, kan? Tapi bila nilai cara mendalam, apa kesan dia? Dia boleh dikiaskan tak dengan Allah? Boleh tak dikiaskan dengan perkara-perkara yang memabukkan, perkara-perkara yang menyebabkan akalnya sakarat, dia mabuk, kan? Ada kaitan tak? Kan? Kalau minum tu tujuannya dengan hak tertentu dan untuk kesihatan, dalam masalah. Tapi bila dia ambil dengan berlebihan, dia jadi masalah. Apa juga dengan ubat? Ubat memang dia boleh merawat, tetapi kalau dia ambil dalam bentuk berlebihan, dos yang tinggi, dia boleh memberikan mudarat. Jadi situ cara ulama istilah hukum. Sama juga, ya, orang tanya, kan, Ustaz, boleh makan babi tak? Ni kan, ada suruh makan babi pula, kan? Babi, kan, boleh makan tak? Boleh, kalau dalam keadaan darurat. Sebenarnya boleh dalam keadaan salah tu, kan? Dia tak boleh gunakan istilah boleh. Dia sebut boleh tu, pakai boleh sedap, boleh kita buat gulai lah, boleh buat rendang lah, boleh buat lemak cili api lah, boleh, kan? Tak. Ulama dalam nak mengeluarkan perkataan itu, dia pilih perkataan yang sesuai. Dibenarkan, bukan boleh, dibenarkan untuk makan daging khinzir, daging babi ni sekiranya dalam keadaan darurat, kan? Kalau sebut boleh tu dia dah halal mutlak dulu, kan? Sedap kita buat, kan? Makan sampai senawa 2 kali, kan? Dan kadang yang dibenarkan banyak mana. Itu dalam bab ulama dia berhalus. Kita kadang kita mendengar tak, dia berhalusi lagi. Lepas tu kita baca kitab-kitab, kan? Para ulama kitab, dia gunakan perkataan yang sesuai. Sebab tu saya sebut tadi, kenapa lah Imam Bukhari di setiap hadis yang dia nak tulis tu, dia akan solat sunat dulu, solat hajat, minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Sebab dia takut tersalah pilih perkataan yang diletak dalam tu akan beri kesan pada masyarakat. Dia mungkin faham maksud yang dia nak tu, dia faham sebab dia yang menulis. Tapi masyarakat ni, sebab masyarakat bertaklid kepada dia, berpegang kepada dia, jadinya kalau tersalah guna perkataan, maka dia akan jadi ikutkan apa yang sudah. Itu cara memilih perkataan, kan? Bukan yang boleh tak, tapi dibenarkan, kan? Dalam kadar tertentu, kan? Maka boleh lah. Maksudnya Islam kita boleh lah, kan? Jadi ini, mereka ini, dalam bab perkara syubhah. Kita dalam bab halal haram kita tahu al-halal mubayyin wa haram mubayyin, kan? Yang halal itu jelas dan haram itu jelas. Wa bainahuma mutasyabihat, atau benda yang syubhah, benda yang syubhah lah. Jadi benda syubhah ni yang jadi masalah bagi kita, yang masyarakat tak dapat nak buat hukum. Hukum main forex boleh tak boleh, kan? Tadi, kan, miskin ayah boleh tak boleh, kan? Hukum melabur dalam syarikat-syarikat yang dicampur dengan arak boleh tak boleh. Jadi ini yang masyarakat perlukan daripada penghujahan yang kuat.
Dan yang boleh berhujah dia lah ulama, orang alim yang di dalam bidang muamalat lah. Bidang dia lah. Kalau tanya ustaz yang dia reti dalam bab wudu, dalam bab solat, rukun solat, dia tak boleh jawab. Sebab bukan bidang kepakaran dia. Sebab tu ya, dalam bab ilmu pun dia dalam bidang kepakaran dia. Ulama ni dia alim dalam bidang fiqh. Ini dalam bidang akidah, ini dalam bidang hadis. Ini dalam bab muamalat, bab tasawuf dia ni. Pada hari ini khususnya kita pada level ustaz lah bukan macam orang alim dulu dah. Imam Syafi'i dalam kitab semua ilmu ada, fiqh ada, muamalat ada, jinayat, hudud semua dalam tu ada. Seorang ulama dia sekarang banyak bidang kitab, tapi hanya tak, sebab dia juzuk itu. Siapa yang mahir ni? Ulama-ulama besar yang hebat-hebat lah. Yang macam Dr. Yusuf tadi dalam kitab itu, ulama yang hebat lah. Mereka boleh mahir dalam bidang ni. Sebab asas kemahiran yang penting ialah bahasa Arab. Kena memahami dalil dan juga bagaimana cara nak bermuamalat, bertaamul dengan dalil hadis, bertaamul dengan ayat Quran. Penting itu. Kemudian yang ketiganya ialah bagaimana kita nak kenal ulama ini dapat diketahui melalui jihad dan dakwah mereka serta penggunaan kehidupan mereka pada jalan Allah SWT. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Untuk ilmu ni dia perlukan masa yang panjang, tul zaman. Bukan segera cukup siap, dia tak jadi. Maksudnya disiplin dalam untuk ilmu diperlukan kepada juhud masa. Sebab sebagai seorang penuntut ilmu, dia perlukan kepada kefahaman ilmu dulu. Jawab periksa boleh tuan-tuan. Hari ni budak-budak boleh jawab periksa pun kita bagi. Sebab dia menghafal. Lepas dia hafal, dia luah dalam kertas periksa. Lepas tu yang ni hilang sebab dia transfer. Dia tak lekat kat sini. Lepas tu bila habis periksa tanya balik, apa kerja kan? Mentok. Sebab dia dah luahkan dalam kertas periksa tadi. Berbeza dengan orang ni, dia melekat di sini. Sebab tu kita tengok kita Imam Syafi'i ketika dia untuk ilmu pula. Imam Malik mengajar depan, dia duduk belakang. Imam Malik dia cerita ni, cakap dia duduk nulis dekat mana, kat tapak tangan dia. Ambil air tulis. Imam Malik kan dia ni apa hal ni? Aku mengajar dia main kat belakang pula. Imam Malik tak berhati lah. Panggil dia, apa kau buat? Saya menulis lah, baru buat, saya tulis ni. Apa yang kau tulis? Apa yang kau cakap? Apa yang kau cakap? Kau ulang balik, kau cakap apa? Boleh ulang balik. Allah Ta'ala bagi dia satu kelebihan bagi dia lah. Memang ada orang macam ni tuan. Bukan, memang ada. Kadang-kadang kalau macam kita belajar dulu pun ada orang macam ni. Ada kawan kita waktu time belajar tidur. Tidur je dia. Time tidur macam tidur. Tapi ni bila kita tanya lah boleh jawab pula. Satu tidur dah tu boleh jawab. Saya ada seorang kawan macam tu. Dulu masa dulu sekolah tu kan. Jadinya dia ni tidur panjang. Jadinya tapi setiap kali dia tidur tu, cikgu dah komplain lah. Dah sebelah tidur. Tidur sebelah. Itu dah kerja dia. Tapi tanpa extra, top student. Waktu ambil SRP terbaik. Saya dulu belajar di Perak kan. Di Zudin dulu. Dia best student. Masuk form 5, best student juga. Cikgu dah boleh. Tapi cikgu kata tak apalah. Tidur. Tak apa. Sebab Allah lebih kelebihan dia. Tak tahu dia ni ialah special lah kan. Sebab dia ni waktu malam dia bangun. Dia ulang kaji dan dia tahajud tak tinggal. Itu dia hubungan dengan Allah dah tinggi dunia ni kan. Dan tak tu siang dia sibuk. Dulu kami duduk sekolah bersama. Jadi sibuk satuan lah. Satuan agama situ dia sibuk dengan itu je. Tak tahu kan Allah bagi sikit kelebihan macam tu lah kot. Duduk belah-belah tidur. Bukan masuk kelas tu tidur tak. Ada waktu dia dengar-dengar dia tertidur. Cikgu daerah tak apa tidur apa. Kan tahu tak. Dia dapat buktikan benda tu lah. Okey. Kemudiannya yang ketiga tadi diketahui oleh jihad dan dakwah mereka serta penggunaan kehidupan mereka pada jalan Allah. Maksudnya dia ni menginfakkan diri dia untuk ilmu. Bertaamul dengan ilmu saja. Lepas tu saya cerita Jahiz, ada seorang ulama haiwan, ilmu haiwan. Nama dia Jahiz. Jahiz ni dia ni alim dalam bidang ilmu haiwan, ilmu binatang. Dia boleh cerita semut ni ada berapa kaki, ada berapa ni, apa makanan dia tinggal di mana, ada semut tak, banyak lagi binatang dia sebut, serangga, apa jenis serangga haiwan semua. Dia karang kitab tu banyak menjadi kan. Dia punya mata tu semua keluar sikit kan dia ni. Tapi di karang tu
bukan antara kitab yang dia terkenal lah kan. Biasanya ulama dia ada kitab-kitab yang terkenal, banyak dia karang kitab, tapi yang terkenal yang ilmu haiwan ni lah kan. Jadi dalam bilik tu penuh dengan kitab saja, dan akhirnya dia mati pun sebab ditimpa kitab kan. Banyak tak banyak kita mati pun kena timpa kitab juga kan, dalam dia kan. Sebab apa? Dia sentiasa sibukkan diri dia dengan ilmu. Kita contohlah kita lah kan, kita minat satu benda lah, kita ada hobi lah, hobi mengumpul stamp contoh lah. Kita akan berusaha lah, dengar je ada stamp pelik-pelik situ, walaupun dia negeri pelik, pergi. Sebab hobi minat kan. Kalau dengar boleh pergi kan, padahal benda tu tak ada rasa keping je pun dah, tapi minat. Itulah ulama. Mereka cinta mereka kepada ilmu. Ini kita cerita hobi tadi kan, tapi ulama ni cinta dia kepada ilmu menyebabkan dia tak hirau. Kos duit bukan masalah yang penting aku dapat. Ini sebab tu kenapa Imam Syafi'i sanggup berrehlah pergi ke Iraq yang beribu kilometer tu, ambil masa berbulan-bulan tuan. Bukan naik kereta api, bukan naik kereta terbang, naik unta lagi. Ambil masa berbulan-bulan nak sampai nak dapat ilmu. Daripada Iraq tu pula pindah pula pergi Mesir pula nak dapat ilmu juga. Sebab apa? Sebab cinta mereka pada ilmu. Kita minat pada hobi kita, mengumpul stand kan, riding katakan, rider kan, ramai-ramai kompor yang motor kata kan, hobi kita lah. Jadi dengan sebab hobi kita minat, kita sanggup korbankan duit kita, masa kita untuk memenuhi hobi kita. Tapi ulama ilmu, cinta daripada ilmu mengatasi segalanya kan. Kemudian yang keempat, ulama ini mereka dikenali kerana kuat beribadat, bersifat tawaduk dan takwa mereka kepada Allah SWT. Ini perlu ada kan? Ulama ni dia bukan hanya dari segi ilmunya, tapi hubungan dengan Allah Ta'ala dalam beribadat. Jadi dengan ibadat itulah membentuk ulama itu dari sikap dia, dari segi amanah ilmunya dia, daripada situ. Imam Malik dia kata apa? Kalau kau berguru dengan seorang tuan guru ataupun seorang ulama yang mana dia ni mengajar ilmu dia bagus, tapi akhlak dia tak jaga kan? Ilmu bagus, cakap pompong bagus, tapi akhlak tak jaga lah kan? Dalam percakapan dia ke, tabiat dia ke. Maka apa kata Imam Malik? Kau ambil ilmu daripada dia, tapi jangan kau perangai dia. Ambil ilmu daripada dia kan? Tapi perangai jangan ikut lah. Itu yang kata yang baik jadi teladan, yang buruk jadikan sepadan kan? Ambil ilmu boleh, jangan ikut perangai dia ya? Contoh dah lah, kadang-kadang ustaz-ustaz ulama juga mengajar ilmu perempuan, kalau keluarkan cerita kan, sokong luar. Ilmu ambil, sokong dengan dia dalam bab tu lah, contoh lah ya? Dalam bab ilmu boleh ambil kat dia ya? Tapi dalam bab perangai tu tadi sokong ada yang ambil kan? Kemudian yang kelimanya, ulama ini mereka dikenali dengan mulianya akhlak mereka dan tidak tertawan oleh dunia. Kenapa tuan? Sebab al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Sebab ulama ni pewaris Nabi ni ialah mereka mewarisi apa yang Nabi bawa. Betul tingginya darjat ulama ni kan? Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'u kan? Sungguhnya orang yang paling takut pada Allah Ta'ala ialah ulama. Kenapa? Sebab mereka yang dah mengenali ilmu, dalil, wahyu kan? Ayat Quran dibaca pada mereka, mereka faham kan? Allah bagi mereka kefahaman, tafaqquh fiddin, kefahaman dalam agama ni Allah bagi pada mereka. Jadinya sebab tu kita tak pelik kan? Kalau ulama dia dengar ayat Quran ni, hati dia mensentak. Pada kita walahum azabun jahim, tak ada apa, okey. Tapi kalau orang yang faham ni semua, Allah kan, bagi mereka ni azab yang pedih, azab dari Jahannam, menyentuh hati tu, menangis. Kadang-kadang kita pergilah contoh lah, kalau pergi Mekah, baca surah Fatihah, jadi imam baca surah Fatihah boleh menangis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ataupun ihdinas siratal mustaqim, menangis tersedu dia. Dia tak faham imam ini siratal mustaqim dia pun baca nak menangis. Ya, tak. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dia takut diri dia tercampak dalam jalan yang sesat. Jadi dia faham ayat ni. Kita sebagai tak faham, dia relax kan? Tak ada masalah pun kan. Dibaca ayat-ayat tentang neraka pun, takut je lah, tapi dia tak masuk dalam hati kan? Tapi orang alim ini, bila mana dibacakan Al-Quran mereka, hati mereka ni akan bergetar kan? Akan bertambah iman. Kemudiannya, yang keenam,
Ulama juga dikenali berdasarkan pengiktirafan dan pengakuan guru-guru tentang ilmu mereka. Sebab itu Imam Malik berkata, tidak sewenang-wenangnya seseorang merasa dirinya hebat dan berkeahlian sehingga ditanya kepada orang yang lebih alim daripadanya. Yang mengiktiraf siapakah ulama ialah antara dia juga ulama sama ulama. Imam Syafi'i dalam dia memuji Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam memuji Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dipuji Imam Syafi'i. Jadi yang mengangkat level dia sebagai ulama ialah kawan-kawan dia, level dia juga sama taraf dengan dia. Tapi kadang-kadang kita masyarakat dia tengok ustaz pakai lebay, kopiah jubah tu, oh dia ulama, dan dia bukan. Kan? Yang memberi pengiktiraf itu ialah mereka sendiri. Dia tengok bagaimana bukti dia, tuan. Okey, macam Imam Syafi'i, dia garang kitab dalam mukadimah dia. Kan? Dia akan puji ulama sekian-sekian, pengiktirafan dia kepada ulama tu. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab dia sebut nama ulama-ulama ni. Imam Bukhari dalam kitab dia, dalam mukadimah dia, dalam dia punya pendahuluan tu, dia akan sebutlah, dia akan puji guru dia akan puji orangnya. Itu cara pengiktirafan. Tapi masyarakat berdasarkan ilmu yang terhad, mereka melihat seseorang itu dari penampilannya, kan? Dari segi percakapannya, orang sebut sikit dua tiga yang pun ulama dah ni, kan? Ulama satu benda, ada satu pengiktirafan yang tinggi, tuan-tuan. Yang tinggi lah. Ya. Jadinya pengiktirafan itu perlu diberikan pada orang yang dalam bidang dia juga. Contoh tuan-tuan, kita ni tak reti dalam bab ilmu kereta. Nak repair kereta tak reti. Tahu pagi-pagi start enjin, panas sikit dalam 30 saat, 40 saat, bong jalan. Tengah-tengah jalan kereta tengah-tengah jalan stop kereta, lepas tu nak start tak boleh dah. Isi minyak ataupun berhenti di kedai, beli barang sekejap, masuk balik start, tengah-tengah tak boleh dah. Maka tengok datang seorang hamba Allah ni, abang salah sikit ni, dah lah, saya start enjin tak boleh lah. Tadi boleh, kat rumah tadi boleh, tak boleh pula. Buka bonet sikit tengok, dia buka, oh tu dia tahu ni, dia punya slow battery longgar, tak kena, patut dah pun dah ni. Okey, dia pun tekan sikit, try hidup kan, boleh. Wah, kita yang dalam ilmu dalam bidang tu, kita anggap tinggi sangat dah, hebat sangat dah, kan? Sebab apa? Boleh tu. Kita pun pergi kedai komen. Dia kedai komen, dia tak, tadi ada orang tu, dia tolong saya, hebat dia tu, kan? Tadi orang pencik, tak, tadi saya tak boleh start enjin. Jadi bila dia makin tu, dia tekan benda ni, hidup enjin saya, kereta saya ni, hebat dah tu. Orang yang pakar cakap apa? Alah cik, benda tu budak-budak dia buat cik, dia tekan je benda tu, bagi dia ketat balik je, dia nak boleh hidup balik. Jadinya orang alim ni, dia tengok satu benda, satu orang tu, kata ilmunya itu ialah tekan mana bertemu malam, tekan bateri je pun, tekan sikit wire je pun, kan? Tapi kita yang tak ada ilmu dalam bidang itu, kita agak hebat dah. Tapi orang yang ada ilmu dalam bidang itu, dia tahu, kan? Kena pula orang yang tu dia autar pula, dia kata saya dulu memang pakar di bidang ni lah, dia boleh nak. Kita yang bawah tu, tengah-tengah pun hebat-hebat. Itu kata, betul masyarakat itulah kenapa dia berkali bertaklid pada ulama, kan? Sebab apa? Ulama beri tunjuk, kalau tak salah lah, kan? Sebagian ulama mengatakan, jangan sekali-kali kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Benda yang kita tak tahu, jangan sebut. Itulah amanah yang ada pada Imam Malik. Benda tahu cakap tahu, tak tahulah. Benda tak tahu cakap tak tahulah. Tapi cakap rujuk balik lah, nak rujuk balik. Sebab tu kadang-kadang kalau setengah orang tanya, ustaz, apa hukum riba ustaz? Hukum riba apa ustaz? Boleh, yang sikit, banyak cantik kalau sikit. Riba tu satu sen boleh kira, kan? Bukan kira kalau sikit, kalau banyak, kan? Kalau banyak tak boleh lah, dia kata. Kalau sikit tu boleh, kan? Sebab dia jawab ikut apa? Ikut sedap mulut dia, kan? Jadi dia begitu, kan? Kemudian kerana sungguhnya berkata dalam agama dengan tanpa ilmu adalah merupakan kedustaan atas nama Allah SWT. Seperti mana firman Allah SWT, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Maksudnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Lepas tu kita sebagai masyarakat, amanah yang perlu pada kita ialah, bila kita dapat ilmu tu, kita kena buat perbandingan, kena buat rujukan yang kedua.
Contoh kalau ustaz tu kata macam ni, pelik sikit bunyi dah, maka kita cari rujukan lain. Tanya tu, tengok perbandingan. Kan? Terutama dalam masalah fiqah. Kan? Dalam fiqah tanya ustaz A, dia buat macam ni. Dalam ustaz B, dia banyak sangat apa yang tu ikut ni. Kan? Sebab ilmu fiqah ini dia mengikut pada wakil setempat. Dia ikut pada budaya setempat, dia punya huruf. Jadi hukum tu berbeza. Kan? Jadi kenapa lah di Nusantara sesuai dengan mazhab Syafi'i. Kan? Kalau di belah negara Afrika sesuai dengan Malik. Kalau belah negara Arab banyak kan Imam Hambali lah. Jadi dia sesuai itulah. Kan? Sebab Imam Syafi'i dia cukup berhati-hati, berikhtiar. Jadi mazhab Syafi'i ni dia cukup berhati-hati. Jadi kalau dia melonggar je kan, dia tahu. Sebab di belah Nusantara kan, yang kita ambil ni mazhab pandangan Syafi'i ialah sebab kita ni bukan orang Arab. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia banyak berhati-hati lah. Kan? Maksudnya dia lebih banyak menggunakan kaedah satu dara'i, maksudnya mencegah sebelum benda tu sampai. Kan? Sebab tu kalau di Malaysia ni, kalau kita nak semayang kat jalan, kita tak berani. Kan? Tak petang sejadah, semayang kat jalan, takut ada najis, dah semayang dekat tos sampah. Tapi mazhab Malik selamba je, tepi tos sampah boleh semayang. Kan? Pada dia itu najis itu ialah benda yang nampak dengan mata je. Tak? Benda tak nampak walaupun tak ada lah. Cuba juga. Kita tak ada kan. Tengok kan. Tak ada. Namanya dalam masjid juga kena cari kapet juga, kena cari dulu juga. Contoh macam tu. Tapi hari ni realitinya memang macam tu pun. Kalau masjid dah penuh dah, atas jalan orang semayang. Terutama semayang raya lah. Atas 1,000 orang boleh semayang. Kan? Mana dia pegang ni je lah. Jadi itu. Ya. Okey, kemudiannya ya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Sebab apa? Terutamanya kalau orang alim akan dipersoalkan dia lah. Amanah ilmu yang aku berikan kepada kau nanti di akhirat Allah tanya apa kau buat. Itu kita minggu lepas. Kan kalau dia kata ya Allah ilmu yang kau bagi ni ya Allah aku gunakan untuk apa menyebarkan ilmu pada masyarakat ya Allah, untuk dekatkan ini kepada ilmu ya Allah kan. Allah Ta'ala kau bohong. Allah tempelak tadi. Kau bukan kan? Ilmu yang aku bagi ni bukan sebab kau nak sebabkan tak. Tapi kau nak buat iktiraf kau sebiak ulama. Engkau nakkan nama, engkau nakkan kemasyhuran. Makanya Allah Ta'ala tak terima benda ni. Campur tu dalam neraka kan. Hadis minta jauh ni. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang bermaksud talabul ilm fardun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajipan atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-224. Hadis ini berstatus hadis sahih. Imam Ghazali rahimahullah mengkategorikan manusia ni ada 4 kumpulan. Dalam bab ilmu ni manusia ni kan, dia ada 4 kategori. Yang pertamanya golongan yang dia sedar dia ada ilmu, dia tahu. Kan? Jadi kumpulan ni wajib dipuji kerana keilmuannya. Dia ada ilmu dan dia manfaatkan ilmu yang ada pada dia lah. Dia tak simpan buku kan. Dia ada ilmu tapi tak simpankan pada orang. Kan? Tak. Dia tahu tapi amanah ilmu daripada dia kena sampaikan. Kemudian yang kedua ialah golongan yang tidak menyedari mereka ni ada ilmu hingga perlu disedarkan dengan keilmuan mereka. Kadang-kadang dia balik, dia belajar dari bidang agama, apa saja bidang pun dia tak praktikkan benda tu. Jadi kadang masyarakat paling cukir dia kan. Dengar dia balik pada mana mengaji negara Arab ni kan, belajar agama tak kan, dia duduk sorang-sorang, kena cukir lah. Jemput mula-mula dulu, datang ke masjid dulu, suruh mengaji Quran dulu kan, tengok mengaji Quran, okey ni boleh kan, up sikit lagi kan, mengaji ilmu lain pula kan, macam tu lah kan. Kadang-kadang golongan ni dia kata ya aku tak ada ilmu, pada dia memang ada ilmu pun, tapi masyarakat kena cukir lah, kena cukir. Sebab ada orang dia tak nak show off kan, dia tak nak tunjuk pun kan. Yang ketiganya ialah golongan yang mereka maklum mereka tidak ada ilmu, mereka tidak tahu, sekaligus mempunyai kesedaran untuk ilmu. Alhamdulillah orang macam ni kan masyarakat. Dia apa? Ya. Dia ni tahu dia tak ada ilmu, makanya dia sedar aku perlu untuk ilmu. Alhamdulillah. Macam kita lah ni lah. Kita dah tahu tak ada ilmu, pergilah cari ilmu. Baru dapat ilmu. Ni alhamdulillah bagus. Kan? Golongan macam ni ya bagus. Kan? Sebab apa mereka sedar bahawa dia perlu mengupgrade nilai tambah pada ilmu mereka. Betul saya kadang-kadang tahu. Kadang-kadang kita belajar bab solat, masa kita solat rendah dulu. Kan? Apa yang diajarkan oleh ustaz kita kita pada kita darjah solat rendah. Kan? Kita pula jadi budak nakal, main-main je pun. Ustaz tu ajar macam ni, kita buat main. Kan? Di ustaz tu ajar betul dah, kita yang dah betul. Tapi apa yang kita nampak, kita yang tak pegang hingga hari ni.
Kalau cara akad takbir pun macam ni je lah. Takbir pun takbir tu baca Allah. Sebab nak masukkan niat dalam hati lah. Sebab itu kita pegang. Tapi kalau kita belajar, kita perlu upgrade. Rupanya dulu salah jangan buat tu. Cara berwuduk katakan salah, rupanya tak sampai. Ngam-ngam yang fikir kita nak cikgu tapi tak sampai lagi. Salah tu. Jadi bila kita belajar baru kita perbaiki. Sebab ilmu yang agama kita ada ni, asas solat kita contoh, kita pegang masa kita bola rendah dulu. Ataupun yang orang ajar kita, itu kita pegang. Rupanya bila ditegur, tak betul lah, kita betul lah. Kena ikut lah. Jangan ego pula. Dulu aku belajar ustaz, aku ajar macam ni dulu. Padahal dulu tu bila dia pun pada ketika itu pun dia pun main-main dia kan. Itu dalam bab ilmu, ibadat khususnya lah. Jadi kita kena betulkan. Yang keempat, tidak sedar mereka tidak ada ilmu. Dia tak sedar pun dia tak ada ilmu. Kelompok ini boleh dikatakan ramai pada masa kini. Mereka bukan sekadar tidak ada ilmu, tidak tahu dengan kejahilan sendiri, tetapi berbangga dengan kejahilan yang mereka miliki. Istilah bodoh sombong sesuai dinamakan untuk kumpulan ini. Kan? Dia kata dalam zaman ni dia apa? Ustaz jadian, ustazah jadian. Kan? Copy paste. Kan? Lepas tu cakap ikut gunakan akal je pun. Kan? Bila orang kata benda ni isu apa-apa isu pun, dia jawabkan dengan hujah akal dia. Bukan ada sandaran pun. Kan? Tapi bila dalam grup WhatsApp tu tengok dia yang rajin tu post pagi-pagi hadiah apa semua. Jadi kira ustaz jadian ni kira bagus dah ni. Kan? Tak. Dia tahu dia tidak ada ilmu dalam bidang itu. Bidang tu bukan kepakaran dia. Dia tak nak cakap pun. Dia nak cakap juga. Bukan bidang dia. Kan? Nak cakap juga. Itu jadi masalah. Kan? Orang yang cakap bukan di luar bidang dia. Kan? Justru ramai dalam kalangan ahli masyarakat kita perlu yang mahu mengurus urusan umum tanpa sedar mereka tiada keahlian dalam urusan berkenaan. Dia tahu dia tidak ada ilmu dalam bidang ni, tapi dia nak cakap juga bidang ni. Makanya beberapa istilah inilah disebut oleh Nabi SAW sebagai golongan ruwaibidah. Ruwaibidah ni siapa dia? Nanti ada hadis, kita cerita dalam hadis yang akan datang akan cerita tentang ada khusus tajuk ini tentang ruwaibidah. Orang yang bukan bidang dia nak cakap bidang dia. Ramai hanya dalam masyarakat tuan. Kan? Ramai. Tapi sebagai tengok gaya dia tu macam kotokan tu macam ada kan. Tapi kita pun anggap dia pun ada. Kan? Jadi golongan wanita ni adalah mereka ni benda tu bukan bikin bidang dia. Dia pergi kacau bidang tu. Kan? Kesimpulannya tuan, yang pertamanya ialah kematian ulama. Kan? Kewafatan ulama adalah musibah besar kepada umat. Kerana kebiasaannya manusia ni mampu menggantikan jawatan, tetapi tidak mampu menggantikan ilmu. Sikap dan nilai yang dimiliki oleh seseorang, sebab tu beza tak? Yang keduanya, berfatwa tentang permasalahan agama ni adalah urusan yang sangat besar. Tidak boleh ada yang melakukannya selain orang-orang yang telah matang ilmu dan juga akalnya, iaitu orang-orang yang benar-benar telah menimba ilmu daripada para ulama ahli sunnah. Tengok juga, kan? Belajar tapi ambil pada mana? Ulama mana? Ulama Syiah, Masya Allah. Kan? Boleh muta'ah, seronok dia kan? Kena dengan nafsu dia pula kan? Maka tengok pada ulama mana? Ambil ulama al-sunnah kan? Ulama al-sunnah ni banyak lah kan? Ya, mereka yang pegang pada berpandu kepada Quran juga sunnah itu sendiri ya, asal begitu. Yang ketiganya ialah di akhir zaman ini bilangan alim ulama hanya tinggal sedikit, dan usaha untuk melahirkannya pula tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Oleh itu perlulah kita berfikirkan hal ini dan mencari jalan penyelesaiannya. Ulama makin kurang ni kan, tak bertambah. Jadi bagaimana tuan? Anak-anak kita lah kan? Anak-anak kita lah bagi didikan asas kuat dalam agama lah. Bagi dia mencintai ilmu agama, pandukan dia kepada arah agama. Kadang-kadang mungkin dia tak minat pun, bukan dia tak minat, dia minat bidang lain lah. Tapi asas agama kena kuat. Asas agama kena kuat. Bila asas agama tak kuat, dia pergi bidang mana pun dia hancur, walau bidang agama sekalipun. Jadi tekan kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, bahawa asas penting dalam bab dan dalam kehidupan seorang Muslim ialah solat. Dua asas mudah kan? Jangan fikir yang jauh lagi. Solat, Quran, solat, Quran, 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 solat, itu dia. Bagi mereka sentiasa rapat
Tiap-tiap hari paling kau bacalah satu muka satu line, tengok mana, disiplinkan, disiplin. Tapi disiplin datang pada mana tuan? Kalau tidak dicontohkan oleh mak ayah dia, macam mana nak ikut? Kita pasal semayang, mak ayah tak semayang. Kita pasal baca Quran, mak ayah tak baca Quran. Tak kerti baca Quran, kalau tak kerti nak belajar, mulakan daripada ikhra' dalam salah pun. Alhamdulillah ada jemaah saya macam tu. Dia ni memang tak kerti baca, tapi dia usung ke hulu kiri, dia buat ikhra' dalam beg dia. Pergi ke mana-mana pun letak ikhra', baca setiap pada awal. Alhamdulillah dah mahir baca Quran. Benda kita tak mula, memang kita tak tahu, kita ada susah. Susah lah baca Quran ni kan. Yang dia tahu adalah baca Yasin. Sebab apa? Dah 40 tahun baca Yasin. Jadi tengok boleh baca ke mulut kan. Ikut ke mulut je. Tapi kalau tutup surah Yasin tu dah gagal lah. Sebab apa? Dia baca bila kenal tulisan, jadi dia tahu boleh baca sikit. Tapi bagi surah lain kan? Hari itu yang kita nak kena belajar. Mulakan dengan diri kita, mulakan dengan anak-anak kita. Asasnya itu tuan-tuan sebuah sikit tentang apa hadis yang keempat ni. InsyaAllah esok kita sambung dalam hadis yang kelima, iaitu kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. Sungguhnya apa yang baik kepada Allah SWT, seorang kelemahan dan juga kekurangan ni daripada diri sendiri, semua ampun dan maaf. Semoga Allah kurniakan kepada kita kekuatan, kefahaman untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Sekian wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.